Okay, cuba tengok. Allah perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul, wahai Muhammad, katalah, i'malu, beramalah. Beramalah. Kenapa kena beramal? Fasayarallahu, sebab Allah akan melihat amalan kamu. Allah tak akan melihat ilmu kamu. Allah tak akan melihat harta kamu. Allah tak akan melihat keluarga kamu. Allah tak akan melihat rumah kamu, tapi Allah akan lihat amal. Maka beramalah. Amal. Ilmu belajar banyak-banyak tak ada guna kalau tak beramal. Ada pepatah kan, al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak ada buah. Kalau pokok tak ada buah, kita simpan tak? Buang je. Betullah, setiap kali salah satu cara terbaik apa dia? Bila dapat ilmu terus beramal. Kalau kita dapat satu tak beramal, dapat dua tak beramal, akhirnya dia jadi banyak, akhirnya semua tak beramal. Dan akhirnya orang yang belajar 10 tahun sama dengan orang tak belajar langsung. Amalannya sama. Okey, Allah kata beramalah sebab Allah akan melihat amalan kamu. Ini sama dengan amalan yang paling baik apa dia? Amalan yang paling berkualiti. Amalan paling berkualiti adalah satu lagi. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seolah kamu nampak Allah. Itu paling berkualiti. Kalau tak mampu rasa kamu lihat Allah, kamu kena yakin ni Allah melihat amalan kamu. Pasti amalan kita jadi terbaik. Tapi kalau kita tak fikir orang tengok, hancur amalan kita. Buat kerana orang. Jadi beramalah kerana Allah akan melihat amalan kamu. Dan Rasulnya pun akan melihat amalan kita selalu tak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang beriman juga akan melihat amalan kita. Wasaturaduna. Betul tak? Sebab tu ada satu hadis yang Nabi kata, kalau orang beriman mengatakan orang yang dah mati itu adalah baik, maka Nabi kata apa? Wajib untuknya surga. Sebab orang beriman adalah sebagai saksi. Orang beriman adalah sebagai saksi kepada orang beriman. Dan lepas tu wasaturaduna. Kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada alimil ghaib, kepada Tuhan yang mengetahui ghaib. Dan Allah sebut ghaib dulu dibanding dengan nyata. Kenapa? Kalau Allah sebut syahadah, kita kata aku pun tahu. Kita nampak tak sahabat kita solat, suami kita baca Quran kan? Yang syahadah ni semua orang tahu. Tapi yang tak tahu apa dia? Yang ghaib. Kadang-kadang kita tengok suami kita baca Quran, tapi hati dia kita tak tahu. Khayal ke tak kan? Kadang-kadang kita tengok anak kita solat, tapi fikiran dia tak tahu. Jadi Allah bagi amaran. Amalan kamu akan dikembali kepada Tuhan yang tahu yang ghaib dan yang nyata. Kemudian lepas Allah tahu, Allah buat apa? Fayunabbi'ukum. Lalu Allah akan bagi tahu ataupun bongkar bima kuntum ta'malun. Semuanya balik kepada amalan. Dan Allah sebut dalam satu ayat yang kita selalu baca. Allah menciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk melihat apa dia? Allah menciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk melihat ayyukum. Sebut ayyukum baru boleh sambung. Ayyukum ahsanu amala. Ini je yang Allah nak tengok. Yang kita duduk kerja pagi balik petang kan, daripada muda sampai ketua, tengok-tengok kita tak fokus pada apa yang Allah nak tengok. Allah nak tengok amalan kita. Kita tak fokus apa dah? Image kita, fizikal kita, rumah kita, kereta kita, handphone kita. Ya Allah nak tengok solat tu khusyuk ke tak? Baca Quran, faham ke tak? Zikir pagi petang, khusyuk ke tak? Dan kata Al-Fudail bin Iyad, apa makna ahsanu amalah? Allah bukan nak tengok banyak amalan. Allah nak tengok amalan paling baik. Beza tak? Paling banyak dengan paling baik? Beza. Jadi apa maksud paling baik itu? Kata Al-Fudail bin Iyad, ahsan makna dia akhlas. Satu, akhlas, paling ikhlas. Yang kedua, asyaddu ittiba'. Paling menepati sunnah. Allah nak tengok siapa paling ikhlas. Yang kedua, siapa paling, contoh simple je kan. Lepas kita bagi salam dalam solat, Allah nak tengok apa? Baca apa ni? Ada orang baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Alhamdulillahillazi, panjang lebar pula. Ada orang baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Ada orang baca Astagfirullah. Yang mana Allah nilai? Yang paling pendek tu. Bukan sebab paling pendek, tapi paling menepati sunnah Nabi. Simple je.
Solat kita kan, Allah nak menilai apa dia? Solat 5 waktu. Siapa yang paling? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa solat Jumaat? Kalau solat kat rumah tu macam tak tahulah. Sebab kalau zaman Nabi nak buat apa? Yang solat kat rumah? Macam tak ada penilaian dah. Jadi Allah nak tengok apa? Solat sama dengan Nabi apa dah? Ramai orang solatnya cara solat Nabi. Wuduk cara solat Nabi. Tapi solat kat rumah tak betul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mesti solat berjemaah. Kemudian Allah nak tengok pula solat Jumaat pula duk sah ke berapa? Sah pula takbiratul ihram bersama imam ataupun tak. Lepas tu solat pula fikirannya khusyuk ataupun melayang. Lepas tu dibaca pula kuat tak mengganggu orang ataupun tak mengganggu orang. Semua Allah nilai. Ahsanu amala.